Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada tadabbur juzuk yang ke-30 daripada surah Al-Mutaffifin. Malam ni sambungan kita daripada ayat yang ke-18. Kita dah bahas sebelum ni ayat 18. Cuma malam ni kita nak lengkapkan lagi perbahasan pada ayat yang ke-18. Perbahasan kita pada malam ni ayat yang ke-18 hingga 28. Ayat 18 hingga ayat yang ke-28. Ayat 18 hingga ayat 28 ni ialah bahagian yang ketiga daripada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ni ada 4 bahagian. Kita dah lepas 2 bahagian. Sekarang ni kita nak masuk bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat yang ke-18. Kalau kita tengok ayat yang ke-18, Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Maksudnya sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar tersimpan dalam illiyun ataupun illiyin. Ayat yang ke-18 juga sampai kepada ayat yang ke-28 perbahasan kita pada malam ni, 10 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beritahu pada bahagian ketiga ni, iaitu tentang satu tempat disimpannya catatan amalan orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang saleh, nama dia illiyin. Catatan ni ialah catatan bagi golongan yang disebut sebagai al-abrar. Jadi ayat yang ke-18 ni ialah berkenaan dengan tabsyir. Tabsyir ni apa dia? Berita gembira. Jadi perbahasan malam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak sebut tentang kisah orang-orang yang baik. Sebelum ni sambungan daripada berita-berita umum berkenaan dengan hari akhirat. Dah bahas sebelum ni berkenaan dengan sijin, iaitu pada ayat yang ke-7. Sijin ni ialah tempat simpanan amalan orang-orang yang fujar. Fujar ni maksudnya orang-orang yang jahat. Ni nak cerita pula amalan golongan yang baik. Di mana duduknya? Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang abrar. Abrar ni orang yang suka buat banyak kebaikan ataupun suka berbakti. Catatan mereka itu berada di tempat nama dia illiyin. Dalam ayat 18 ni Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan kalla. Kalla ni kalau kita tengok, maksud dia apa? Tidak sama sekali.
Tidak sama sekali ni untuk menafikan apa yang telah orang kafir katakan kepada orang beriman. Yang mana orang kafir ni mereka berpandangan orang beriman ni berada dalam kerugian. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak sebut, tidak, tuduhan kamu kata orang-orang yang beriman itu orang yang rugi. Kalla, tidak sama sekali. Bahkan orang-orang yang beriman ini banyak keuntungan. Jadi Allah Ta'ala mula nak cerita tentang kelebihan orang-orang yang beriman ni, tak nak cerita lagi balasan orang beriman akan dapat apa dengan sebab dia beriman. Sekarang ni Allah Ta'ala nak cerita tempat simpan buku amalan. Tak nak cerita lagi nikmat, tak nak cerita lagi balasan, tapi nak cerita tentang di manakah simpanan rekod amalan orang-orang yang disebut sebagai abrar. Allah Ta'ala kata la fi illiyin, ianya berada di tempat yang dinamakan sebagai illiyin. Illiyin mari pada perkataan ulu, ain, lam dan juga waw, yang bermaksud tinggi. Ulu maksud dengan makna tinggi, memberi isyarat kepada kita kitab, tempat simpanan amalan orang-orang yang baik itu berada di tempat yang tinggi dan juga berada di tempat yang mulia. Semakin tinggi maka semakin mulia ataupun semakin baik. Kitab amalan orang yang baik itu bukanlah setakat ianya berada pada tempat yang tinggi, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lagi pada ayat seterusnya ada penjaga-penjaganya daripada kalangan para malaikat. Jadi kalau kita tengok para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibn Kathir, bila mana dia nak tafsirkan perkataan illiyin, di manakah duduk illiyin ni, kita tengok dia bawakan perkataan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang daripada sahabat Nabi yang hebat dalam ilmu tafsir Quran, digelar sebagai turjumanil Quran. Banyak riwayat, antaranya riwayat daripada Al-A'mash. Al-A'mash kata dia dengar daripada seorang sahabat nama dia Ka'ab radhiyallahu anhu tanya tentang illiyin ni apa kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata illiyin ni ialah tempat tersimpannya catatan dan juga keberadaan roh orang-orang yang baik, di mana berada di langit yang ketujuh ataupun lagi tinggi pada langit yang ketujuh. Itu pandangan. Adapun sijin ni tempat simpanan amalan orang jahat, fujar, dan juga tempat beradanya amalan, tempat beradanya roh orang-orang yang jahat. Sijin, di mana tempat tu dikatakan tempat tu berada di bawah petala bumi, paling bawah, paling dasar. Jadi itu sebahagian tafsiran para sahabat berkenaan dengan bab ni. Tapi kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut tentang illiyin ni. Ayat yang ke-19 Allah Ta'ala kata wama adraka ma illiyun. Apakah yang kamu tahu ataupun tahukah kamu apakah itu illiyun? Jadi ni soalan Tuhan tanya kepada kita, illiyun ni apa dia? Soalan ni dia ada unsur iltifat. Iltifat ni maksudnya perubahan untuk menarik perhatian. Kita panggil sebagai lafaz al-intibah, supaya orang yang dengar illiyin ataupun illiyun ni dia rasa menarik. Apa yang ada pada illiyun ni ataupun illiyin ni? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-20, kitabun marqum. Illiyun ini ialah kitab yang berisi catatan, rakaman ataupun rekod. Kita dah sebut sebelum ni, marqum ni ialah sesuatu yang tercatat dengan rapi. Mai pada perkataan raqam. Raqam ni maksudnya nombor ataupun data-data penting. Mana nak sebut pada kita amalan orang beriman ni Tuhan tak sia-siakan. Daripada sekecil-kecil amalan sampailah kepada sebesar-besar amalan, semuanya dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala kata catatan yang menilai amalan orang-orang beriman ataupun orang-orang abrar ni marqum. Ianya dinilai dengan nilaian yang sangat teliti ataupun dicatat dengan catatan yang teliti. Sama macam sijin. Sijin pun Tuhan sebut sama juga pada ayat 9, kitabun marqum.
Maknanya catatan orang jahat, catatan orang baik, semuanya dinilai. Nak sebut pada kita, Tuhan tidak lalai daripada apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Okay. Kemudian ayat 21 Allah Ta'ala kata, yashhaduhul muqarrabun. Illiyin ini tempat disimpannya amal kebaikan al-abrar, ianya yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang digelar sebagai al-muqarrabun. Al-muqarrabun ni siapa? Para malaikat. Malaikat ni dia ada martabat-martabat dia. Dia ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai penanggung arash. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, malaikat yang menanggung arash ni thamaniyah, ada 8. Dan mereka itu 8 malaikat ni termasuk daripada kalangan al-muqarrabun, yang dekat dengan arash Allah. Sebab tu ada pendapat mengatakan illiyun ini ataupun illiyin ni ianya berada di kaki arash. Tempat simpanan buku amalan tu berada di kaki arash. Bila mana Allah Ta'ala sebut al-muqarrabun, menyaksikan kitab amalan ni, tanda kepada mulianya catatan tu. Kalau catatan tu mulia, pemilik kepada catatan tu ataupun orang yang dicatat amalannya dalam buku tu tentu mulia juga. Itu maksud yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa mereka ni mulia? Sebab mereka beriman kepada hari kebangkitan, iaitu hari kiamat ataupun hari dibangkitkan semula kita ni. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ayat yang ke-6 dalam surah Mutaffifin, surah yang sama, Allah Ta'ala kata yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari berdirinya manusia di hadapan Tuhan. Nak sebut pada kita, jahatnya manusia, baiknya manusia ni ada hubung kait dengan kepercayaan dia kepada hari akhirat. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Memang itu benda yang ada kaitan, walaupun tidaklah berkait dalam semua bab. Sebab tu kalau kita tengok orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia tidak semestinya jahat dengan manusia, tapi dalam erti kata lain dia jahat, iaitu dia jahat dengan pencipta. Sebab ada orang dia suka bangkitkan, dia kata ada je orang yang etis ni baik. Orang tak percaya Tuhan, etis baik, tolong orang, bantu orang dalam kesusahan, lebih baik muamalah dia berurusan dengan dia berbanding dengan orang Islam. Tak dinafikan, tapi dalam erti kata lain Allah Ta'ala sebut mereka ini kafir, orang yang menutup pintu hati. Sebab istilah yang digunakan oleh Quran ni menunjukkan kepada hati yang tidak boleh menerima hidayah, hati yang tak boleh menerima hidayah. Apatah lagi orang kafir yang jahat, itu lagi teruk. Sebab ayat ni nak sebut tentang orang kafir yang jahat, iaitu orang kafir yang melakukan tatfif, orang kafir yang melakukan pengurangan dalam timbangan dan juga urusan jual beli ni. Dahlah dia tu kafir tapi jahat pula. Maknanya dua kejahatan berhimpun pada dia. Pertama jahat kepada Tuhan, kedua jahat sama manusia. Cuma kejahatan tu bertambah dengan sebab hati yang kufur, tak mahu terima, tak mahu percaya dan tak nak peduli pun pada orang bercakap tentang akhirat ni. Jadi orang-orang yang disebut sebagai abrar, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-18 kita baca tadi, inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang abrar ni berada pada illiyin. Ini ialah orang-orang yang percaya kepada hari kebangkitan. Kita teruskan lagi, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-21, yashhaduhul muqarrabun. Buku catatan itu telah disaksikan oleh para malaikat yang dekat sebagai tanda kemuliaan. Maknanya ada malaikat yang menyaksikan, ada malaikat yang mengiyakan buku catatan tu memang ada disimpan. Tunjuk pada kita apa? Tunjuk pada kita ini benda yang Tuhan janjikan kepada orang-orang beriman, benda yang sangat baik, benda yang sangat tinggi nilainya. Bukan setakat orang kata apa, nikmat, tempat simpan amalan tu pun sudah berada pada ketinggian yang mulia. Kemudian ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, Allah Ta'ala nak start cerita tentang nikmat golongan abrar. Dia akan dapat apa?
Allah Ta'ala kata innal abrara lafi na'im. Maksud dia, sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu syurga. Okay. Ayat yang sama telah disebut pada surah Al-Infitar. Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Infitar, surah sebelum ni yang kita bahas. Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-13, bunyi dia sama, innal abrara lafi na'im. Lepas ni, sekarang ni kita berada pada ayat yang ke-22 surah Mutaffifin, bunyi dia pun sama, innal abrara lafi na'im. Diulang selalu tentang kelebihan orang-orang yang banyak buat kebaikan. Apa sebabnya Allah Ta'ala ulang banyak kali? Sebab kita kena tahu, surah-surah daripada juzuk 30 ni dia turun ketika mana para sahabat menghadapi hentaman bantaian yang paling teruk dalam sejarah dakwah Nabi kepada orang bukan Islam, ataupun dakwah Nabi kepada orang kafir. Ketika mana Nabi dan para sahabat berada di Madinah Al-Munawwarah, hentaman yang dikenakan kepada orang Muslim ataupun orang beriman tidak seteruk hentaman ataupun kacau yang dilakukan oleh golongan kafir. Sebab orang Islam di Madinah mereka ada kuasa menguruskan negara, tapi orang Islam di Mekah mereka tiada kuasa apa-apa. Mereka terpaksa akur dengan undang-undang yang telah diletakkan oleh golongan kufar, khususnya musyrikin Quraisy pada waktu tu. Okay. Jadi ayat ni sentiasa diulang, tujuan dia nak beri semangat, tujuan dia nak jadikan hati orang beriman ni yakin apa yang kamu hadapi sekarang ni, kamu kena pukul ke, kamu kena tohmah ke, kena caci maki ke, lalu jalan mana-mana orang ketawa kamu dengan sebab kamu beriman, ini ialah nilai-nilai yang Tuhan nak bagi pahala, amalan-amalan yang Tuhan nak bagi pahala. Okay. Allah Ta'ala sebut innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan kebaikan itu mereka berada di atas kenikmatan. Lafi na'im, di dalam kenikmatan. Mereka berada dalam kenikmatan. Perkataan na'im tu mari dalam sirah, orang kata apa, nakirah. Sirah nakirah ni maksud dia apa? Bentuk umum, perkataan umum, bukan perkataan khas. Maknanya nikmat yang banyak tak terbilang bagi orang yang dapat nikmat ni. Kemudian Tuhan kata ayat yang ke-23, alal araiki yanzurun. Mereka orang-orang yang beriman ni, yang duk buat kebaikan banyak ni, pertama dapat nikmat banyak. Tuhan beritahu nikmat lafi na'im. Mereka berada dalam nikmat yang sangat banyak. Salah satu nikmatnya, mereka ini duduk di atas pelamin-pelamin. Araik. Kebanyakan terjemahan bahasa Melayu dia akan terjemah pelamin. Singgah sana pun ada. Indonesia dia terjemah dipan-dipan. Kalau kita tengok Quran terjemahan Indonesia, dia tulis terjemahan kepada araik, dipan-dipan. Okay. Dipan-dipan ni maksud dia apa? Tempat berehat. Satu bangku, dia tak macam kursi. Kursi ni kita kena duduk. Kaedah kita nak duduk atas kursi ni, kita duduk macam ni, macam saya duduk. Ni orang panggil kursi. Okay. Dia ada sejenis lagi yang orang baring, tu orang panggil katil. Okay. Araik ni dia tak juga kursi, tak juga katil. Mudah nak faham, macam yang orang Arab duk guna tu. Arab panggil majalis al-Arabiyah. Majalis Arabiyah ni bukan majlis maksud dia. Sofa Arab yang orang boleh baring tu. Tempat kita ni orang jangan guna, tapi nak popular dah. Kalau kita pergi makan kedai-kedai Arab, dia ada dua jenis. Ada makan guna meja makan, kedai makanan Arab yang famous sikit lah, yang besar-besar sikit. Okay. Dia ada satu lagi style makan atas lantai, tapi bukan lantai tu lantai je, dia ada sofa dia. Macam dia ada orang kata petilam, tapi tilam tu bukanlah tilam yang kita guna untuk tidur atas katil tu. Dia panggil arikah. Dia punya singular dia punya kata apa? Mufrad dia arikah, iaitu satu tempat boleh baring, lepas tu kita boleh letak siku kita. Jadi panggil misnad. Tempat style orang Arab. Duduk senggeng. Macam nak tidur tapi tak tidur. Duduk tak duduk. Ini orang kata apa? Orang bahasa umum panggil bersenggeng. Orang Terengganu panggil jerenggeng. Jerenggeng ni duduk separuh.
Kita tongkat dengan siku kita. Duduk lagu tu. Duduk lagu ni biasa sudah makan nasi dah. Duduk lagu ni. Selesa. Perut pun dah labuh dah. Okey, duduk lagu tu. Makan dah kenyang dah. Okey. Duduk lagu orang baru sudah makan. Okey. Alal araiki yang zurun. Tuhan kata, mereka ini berada di atas kerusi itu ataupun hamparan itu sambil memandang yang zurun. Mereka pandang apa? Mereka pandang syurga. Para ulama sebut mereka berehat di atas pelamin-pelamin sambil melihat keindahan syurga. Mereka berbaring dengan berehat atau selalu dikatakan sebagai bersenggeng. Itu kedudukan. Duduk di atas al-araik yang bukannya kerusi dan bukan juga katil. Tuhan nak detailkan nikmat ni. Okay. Kalau kita pernah ataupun biasa tengok cerita Arab, Arab ni kalau tengah padang pasir dia ada kemah. Arab panggil khaimah, kita panggil kemah. Okay. Tapi kemah yang orang Arab guna bukan kemah yang kita guna untuk berkemah. Kemah plastik tu. Dia kemah yang mahal. Nak nampak orang biasa pergi haji, kemah waktu duduk di Muzdalifah tu, ada kemah VIP apa semua. Kemah yang mahal. Kemah untuk sambut tetamu. Dalam kemah tu ada tempat baru, dalam kemah tu ada dapur nak buat kopi, dalam kemah tu ada kursi-kursi yang indah disusun bantal-bantal dia. Okay. Jadi nak beritahu itu kedudukan ahli syurga. Walaupun mereka duduk dalam duduk berbaring yang separa berehat, tetapi mereka boleh melihat semua keindahan syurga. Mereka tengok sambil baring, lepas tu tengok pemandangan syurga. Macam kita lah, rumah kita ada satu lapang, kawasan lapang. Ada sawah ke apa, kita duduk baring. Kita ada orang kata apa, lambu rumah kita ataupun halaman pangkin rumah kita tu kita duduk. Macam ada tempat kursi gitulah lebih kurang. Okay. Nak bagi bayang ataupun nak bagi faham. Okay. Ini boleh terjadi semasa di syurga. Maknanya keadaan ini berlaku ketika mana ahli syurga tu dah berada dalam syurga. Dia duduk senggeng dalam keadaan dia tengok pemandangan syurga. Kalau di dunia, kalau baring kita tidak dapat melihat semuanya, tetapi kita harus bangun. Di dunia kita nak tengok pemandangan ni, kita tak boleh bersenggeng sangat. Melainkan kita dapat orang kata apa, kedudukan yang okey, dapatlah tengok semua. Tapi biasanya kita kena bangun berdiri nak tengok pemandangan. Tapi syurga tak perlu. Syurga ni kita nak tengok apa? Kita niat nak tengok tu, pemandangan tu dah diadakan depan kita. Dalam keadaan dia yang selesa. Kan ada setengah kita nak tengok pemandangan kan, kena berdiri. Nak tengok matahari terbenam, kena berdiri. Nak tengok orang buat persembahan apa semua, kena berdiri, kena berebut dengan orang. Keadaan syurga dia tidak ada seperti itu. Okay. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan satu tempat berehat yang entah macam mana tidak boleh difikirkan boleh melihat oleh ahli syurga akan semua tempat. Ini perbahasan kepada ayat yang ke-23. Nak cerita nikmat syurga ni, duduk sedap, lepas tu mata pula pandang benda yang sedap juga. Mereka duduk berehat di atas tempat yang amat sedap untuk diduduki dan berehat. Mereka melihat kerajaan mereka yang amat luas itu dengan senang hati. Mereka duduk-duduk sahaja kerana kerja sudah tidak lagi dilakukan di syurga. Duduk, tak perlu buat apa-apa. Amal ibadat pun sudah tidak perlu buat. Memang duduk bergembira dan menikmati segala nikmat yang ada di syurga sahaja. Syurga adalah tempat untuk memuaskan hawa nafsu, bukan lagi tempat untuk bekerja. Kerja dan amal semua sudah dilakukan di dunia. Jadi nak sebut kepada kita, ini balasan Tuhan bagi. Kamu dah letih banyak dah di dunia. Kamu dah tahan iman kamu, kamu kekalkan iman kamu dalam keadaan orang caci maki, orang pandang kamu pelik. Ini khusus kepada al-abrar, khususnya sahabat Nabi. Orang dah hina kamu macam-macam, sekarang ni Tuhan nak bagi kepada kamu kelebihan. Maknanya kita duduk dalam syurga ni, tidak ada lagi apa-apa benda yang kita nak kena fikir daripada nak buat kerja. Dia tak ada istilah duduk dalam syurga ni dia bosan. Dia dapat nikmat banyak, tapi dia bosan. Tak ada. Sebab nikmat dalam syurga ni dia sentiasa berubah. Dalam erti kata lain, sentiasa di upgrade selalu.
Kita tak sangka kenikmatan syurga. Orang duduk di dunia ini, tempat mana paling cantik di dunia? Tak kiralah tempat apa. Sini Padang Besar ada juga nama kampung cantik. Cantik lah. Cantik lah kampung tu, mana yang kawasan semula jadi. Saya pergi dekat Hamka, kampung dia di Sumatera. Dia ada satu kawasan nama dia Desa Terindah. Desa Terindah ni di Sumatera ni, dia pernah dapat anugerah dunia kampung paling cantik di dunia. Memang cantik lah. Yang kita tengok dalam lukisan-lukisan tu, sebab sana dia tanam, dia sawah padi dia orang ni bertingkat, dia tanam kat lereng-lereng bukit. Jadi pemandangan tu cantik. Nama dia pun Desa Terindah. Tapi kita tanya orang Desa Terindah, pernah bosan tak duduk sini? Pernah juga bosan. Walaupun nama kampung tu Desa Terindah. Maknanya semua orang mengimpikan duduk situ. Orang mana-mana yang duduk bandar sibuk, semua duduk berangan, kalau kita jadi orang kampung Desa Terindah ni tak bosan aku. Tapi tanya orang kampung tu, bosan juga. Walaupun nama tu Desa Terindah dah. Tapi syurga ni dia dah indah dan dia tidak ada istilah bosan. Ada satu hadis yang menceritakan pada kita. Hadis ni riwayat Muslim, riwayat juga Abu Dawud, riwayat juga Imam Ahmad. Ketika mana Nabi duk cerita tentang kenikmatan syurga ni waktu Nabi berada di Madinah dah. Nabi duk cerita. Lalu seorang Badui tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kami ni orang Madinah, kami suka bercucuk tanam." Dia tanya Nabi. Dia orang kata apa, mulakan soalan. Dia kata, "Kalau dalam syurga nanti dah tak tahu nak buat apa dah, kami ni biasa bercucuk tanam. Boleh tak nak minta dengan Tuhan ni nak menanam sikit lah syurga?" Takut bosan. Tanya dulu, takut tak ada. Mungkin dia nak bawa benih siap-siap dalam kubur, tak tahu lah. Cuma nak beritahu, dia tanya Nabi. Nabi kata dalam syurga ni tak perlu menanam dah, benda semua dah siap dah. Tapi dia berkerah, dia kata kepada Nabi Rasulullah, kalau aku nak menanam juga, kalau aku nak menanam. Badui punya style lagu tu, dia tekan orang. Kalau aku nak menanam, Nabi pun kata Allah Ta'ala akan beri pada kamu satu benih, yang mana benih tu kamu timbus sikit je tanah, tak perlu cangkul pun, dia dah tumbuh penuh kawasan tu. Jadi nikmat, nak sebut pada nikmat, nak sebut pada kita nikmat. Maknanya akan ada ahli syurga yang dia nak buat kebiasaan dia mungkin suka ternak binatang ke, dia mungkin suka tanam, tani apa semua, dia dapat. Tapi dia tak letih macam di dunia, taklah perlu hubung semua, kena panas, tak ada dah. Nak sebut tentang buat tu kerana saja suka-suka, bukan macam kita ni, kita tanam, buat sawah, buat benda ni memang sebab nak duit pun, sebab itu mata pencarian kita. Tapi di sana dia buat tu kerana suka-suka, duk teringat. Sebab kita kena tahu, ahli syurga ni dia masih lagi mengingati mehnah. Mehnah ni maksud dia apa? Kebiasaan yang dia buat di dunia. Sebab ada ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali mereka direzekikan dengan buah-buahan dalam syurga, mereka akan kata, buah ni kami pernah makan dulu di dunia, tapi bentuk sama dunia, makan tu rasa lain. Dah makan dah, orang kata apa, dah tokak dah buah tu, tokak kali kedua rasa lain pula. Maknanya bentuk sama tapi rasa lain-lain. Nak cerita apa? Nak cerita nikmat. Tapi ayat Quran, gaya Quran ni dia akan cerita pada kita gaya zaman Nabi, gaya zaman orang zaman tu. Cerita anggur, cerita kata apa, benda-benda buah-buahan yang sinonim dengan masyarakat Arab. Tidak menafikan benda-benda lain pada bangsa lain. Maknanya kita jangan bimbang lah, kita baca Quran tak jumpa dalam Quran ni kalau cerita buah, melainkan cerita rumman. Rumman ni apa dia? Delima. Lepas tu cerita anggur, lepas tu cerita pisang. Duk tunggu ayat durian, tak ada sebut. Ada, tak usah bimbang tuan-tuan. Musang King ke D40, 80 pun semua duk ada dalam tu. Nak beritahu pada kita sinonim kepada bangsa Arab. Kalau ada orang tanya, takkan kursi Arab je ada, kursi mengurut tak ada, semua ada. Osim ke apa, semua ada dalam tu. Cuma dia lebih menjurus kepada masyarakat Arab lagi. Sebab ayat tu turun situ.
Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-23, alal araiki yanzurun, mereka itu berada di atas pelamin kursi-kursi yang indah sambil duk tengok pemandangan yang indah. Kemudian ayat yang ke-24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu akan dapat mengetahui daripada wajah mereka kesenangan yang penuh nikmat. Ayat yang ke-24 ni Tuhan nak beritahu dalam anggota badan manusia ni, saat menerima nikmat tu, bahagian mana yang paling nampak gembira dengan nikmat? Bahagian yang paling jelas ialah wujuh, ataupun kita sebut sebagai wajah. Allah Ta'ala kata nadrah, wajah orang yang terima nikmat pada waktu tu nadrah, berseri-seri. Engkau dapat melihat di wajah mereka itu nadrah, yang bermaksud bercahaya dengan kegembiraan. Wajah mereka akan berseri-seri sebab mereka mendapat nikmat yang banyak sekali. Kalau dalam dunia kita boleh lihat bagaimana orang yang sampai tempat yang baru dan menarik, wajah mereka akan berseri-seri sebab gembira melihat tempat yang baru. Kebiasaan. Dengan tengok wajah sahaja, kita sudah tahu mereka itu ada kepuasan dan ketenangan. Wajah adalah anggota badan yang pertama sekali menunjukkan perasaan bagi seseorang manusia. Kalau sedih pun, pada wajahnya lah yang dahulu akan kelihatan. Maknanya wajah ni ialah anggota badan yang paling awal boleh ekspreskan perasaan orang tu. Dia suka tengok pada wajah, orang tak tengok tangan. Dia pergi tempat menarik, orang pun tengok, oh tangan dia cerah, biasa gelap, orang tak tengok. Orang akan tengok muka. Muka dia ketawa ke, gembira ke, muka itu perlambangan kepada ekspresi perasaan duduk di situ. Sebab tu orang bila mana orang nak tahu orang tu marah ke, orang tu suka ke, orang akan sebut muka. Orang tak kata saya perasan dia marah dalam majlis tu. Sebab apa? Sebab tengok jari kaki dia tu duduk gedik selalu. Tak. Orang tak tengok jari kaki, orang tengok muka. Maknanya nak beritahu wajah ini ialah bahagian anggota badan yang paling jelas menggambarkan apa yang sedang kita rasai pada waktu tu. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu mereka ni suka, wajah tu nampak suka. Ada orang dia pergi mana-mana tempat tu elok, tapi dia rasa tak suka. Orang lain suka, tapi dia tak suka. Dalam ayat ni Tuhan kata wujuhuhum, wajah-wajah mereka. Maknanya semua sekali orang yang menjadi ahli syurga, wajah mereka semua gembira, teruja, excited. Tidak ada wajah yang biasa je. Maknanya masuk syurga, dah agak dah, buah anggur mesti ada. Dia mesti muka express yang lain. Kemudian Tuhan sebut yusqauna min rahikim makhtum, ayat yang ke-25. Mereka itu akan diberi minum daripada arak yang bersih, yang mana arak itu telah dimeteri ataupun kata apa, seal. Makhtum ni maksudnya yang telah dipatrikan. Maknanya tempat simpan arak tu ialah tempat yang bersih, tempat yang murni, tak pernah lagi orang duk buka. Nak sebut pada kita yusqau. Kita tengok apa yang disebut kat sini. Mereka akan diberi minum arak yang asli, yang terpatri bekasnya. Bekas tu orang tak buka lagi. Nak sebut pada kita apa? Botol yang menyimpan air arak di syurga ni, botol dia tu masih lagi seal. Istilah bahasa Inggeris kita ni, masih lagi dibungkus dengan rapi, tak ada orang buka. Maknanya tak adalah kita pergi syurga ni, bekas ni dah longgar dah penutup dia ni, dah ada orang minum, malaikat kot puas-puas kot, tak ada orang main minum, tak ada. Dia semua sekali sudah disealkan situ. Kemudian Tuhan kata yusqau, yang bermaksud mereka itu diberi minum. Maknanya mereka tidak perlu bangun pun daripada tempat yang mereka sedang berehat. Tempat bersenggeng tadi tu, yang duduk atas arikah ataupun al-araik tu, mereka tak perlu bangun. Tapi arak itu didatangkan kepada mereka. Mereka akan diberi minum. Teringat saja ingin minum, maka air itu akan diberikan kepada mereka. Ni cerita pada kita nikmat. Ayat ni bila mana diceritakan pada para sahabat. Para sahabat ni dia tak ingat dah dia kena teruk dengan Abu Jahal, dia kena teruk dengan konco-konco Abu Jahal, kena pukul belakang Bilal bin Rabah. Dia tak ingat dah cerita tuan dia hempak tak ada. Syok dengar ayat ni.
Ayat ni dengar tak teringat. Tengok arak yang orang simpan dalam rumah tak terliur dah arak tu. Sebab duk teringat arak yang disimpan. Sebab tu mereka bila mana dengar ayat ni, mereka berharap kalau mereka perang, mereka terbunuh dan jadi orang yang mati syahid. Tapi bukanlah mereka ni dengan harapan nak mati, mereka tak lawan orang. Ini benda yang kita kena faham. Mereka ni nak mereka mati, tapi mereka tak buat kerja yang menjuruskan mereka mati macam mati katak tu. Macam kita duk faham, oh sahabat dia fikir nak mati, dia pergi kat medan perang, baju besi pun tak pakai apa, dia pun tahan badan dia nak bagi anak panah kena. Tak, mereka berjuang, mereka lawan sebab mereka tahu lawan pun ada pahala. Walaupun tak mati pun ada janji pahala juga. Sebab tu yang join perang Badar, walaupun tak mati, dia termasuk daripada kalangan ahli yang terbaik, iaitu kumpulan sahabat Nabi yang terbaik, sehingga diberikan satu penghargaan daripada Nabi, mereka ni Tuhan ampun dosa dia. Sebab mereka kumpulan yang telah, orang kata apa, menzahirkan keimanan dia. Nak sebut pada kita bahawasanya ayat-ayat ini ayat-ayat tabsyir yang menyebabkan para sahabat melupakan kesakitan dunia yang sementara ni. Yusqau, mereka diberi minum daripada air arak yang telah dipatri dengan kemas bersih. Khitamuhu misk, ayat yang ke-26. Khitamuhu misk, maksud dia apa? Khitamuhu misk, di situ penutupnya adalah daripada kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk itu, iaitu untuk nikmat-nikmat ni, mereka itu pun menjadi orang yang berlumba-lumba. Okay. Khitamuhu misk ni maksud dia apa? Patrinya adalah daripada kasturi yang wangi. Ini juga sebagai satu motivasi kerana orang Arab tidak biasa minum benda-benda seperti ini. Mereka minum air biasa daripada telaga, daripada kolam dan juga daripada wadi, yakni lembah. Tetapi Allah Azza wa Jalla tawarkan kepada mereka minuman yang lebih lagi daripada yang diberikan kepada raja, yakni lebih baik. Lihatlah, penutup bekas air pun ada bau yang sedap. Penutup bekas air pun ada bau yang sedap. Belum minum lagi, bau air tu dah sedap. Bukan bau air sekarang ni, Tuhan kata khitamuhu misk, iaitu penutup dia tu ada bau wangi. Maknanya penutup kepada botol yang duk simpan arak tu, bau dia wangi. Hari ni arak orang simpan, penutup dia apa? Biasa kita tengok Mak Saleh duk minum gabus yang duk cabut tu. Okey, gabus tu tak ada bau apa. Dia cuma ada, kita tarik tu keluar bunyi, tu jelah. Tu pun duk bangga dah boleh minum yang tu. Duk rasa hebat dah boleh minum yang tu. Okey. Sekarang ni dia punya bau. Dia punya bau dia tu. Macam kita minum air teh tertentu yang ada bau, dia ada buat campuran bau. Macam teh buh ke yang ada bau. Teh buh ni biasa, tapi kalau untuk international, dia ada sejenis teh nama dia Ahmad Tea. Yang ni bau dia lain macam. Dia ada macam-macam jenis perisa dia. Bau dia tu sudah menarik kita untuk minum air tu. Tapi tu bau air. Sekarang ni yang Tuhan nak cerita pada arak ni bukan bau air, bau bekas baru. Tak cerita lagi bau air. Kerana inilah Allah Ta'ala kata wa fi dzalik, kerana ini falyatanafasil mutanafisun, mereka itu saling berlumba di antara orang-orang yang berlumba. Masing-masing berebut nak jadi orang yang nak minum air daripada rahikin makhtum, iaitu tempat tersimpannya arak yang bersih ataupun arak yang dijaga dengan rapi itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-27, wa mizajuhu min tasnim, dan campuran arak itu diletak dalamnya satu air nama dia tasnim. Tasnim ni apa dia? Kena tengok ayat sebelum tu, ayat selepas tu. Allah Ta'ala kata ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu air yang diminum olehnya ataupun padanya al-muqarrabun. Tasnim ni ialah satu mata air yang khusus, tak semua ahli syurga boleh minum. Siapa je yang boleh minum? Ahli syurga yang dalam kategori VIP, muqarrabun. Jadi dalam ayat yang ke-28 ni, 26, 27, 28 ni, Tuhan bagi tahu
Sebelum pada ni, bermula pada ayat yang ke 23 sampai ayat 27 ni, Tuhan beritahu nikmat syurga kepada golongan ahli syurga, nama dia abrar. Okay. Sekarang ni Tuhan nak beritahu ada juga nikmat syurga ni abrar tak dapat. Abrar cuma dapat celupan daripada nikmat tu saja. Okay. Iaitu air yang nama dia tasnim. Yang ni lagi sedap daripada arak yang disil bekas dia tu. Sebab Tuhan kata mizajuhu, arak tu campur sikit je dengan kata apa, tasnim tu campur sikit je dengan arak. Kami tak bagi semua tasnim kepada al-abrar. Siapa yang dapat minum tasnim ni? Muqarrabun. Muqarrabun ni siapa? Allah Ta'ala sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ulaikahum. Allah Ta'ala sebut mereka-mereka ni kumpulan-kumpulan yang terbaik. Yang ni boleh minum, arak pun boleh minum, tasnim pun boleh minum. Yang geng abrar, yang nombor 2 punya martabat ni, ahli syurga. Dia ahli syurga tak? Dia bukan ahli neraka. Dia dapat minum, sedap dah. Duduk atas, orang kata apa, tilam yang elok. Nak minum pun bukan bangun berdiri minum, air tu sendiri dituangkan ke mulut dia. Tengok pemandangan syurga apa-apa semua. Dia dah dapat elok dah. Cuma dia hanya dapat campuran daripada tasnim, tak dapat original tasnim, tak dapat. Jadi dalam ayat ni Tuhan beritahu ahli syurga ada 2 kumpulan. Satu abrar, satu muqarrabun. Satu abrar, satu muqarrabun. Kita nak baca tentang benda ni, kita kena tengok surah Waqiah. Allah Ta'ala sebut tentang 3 golongan. Ashabul yamin, golongan kanan. Lepas tu al-muqarrabun, iaitu golongan yang dekat, VIP syurga. Ashabul yamin ni dalam arti kata lain, dia juga ialah abrar, orang yang sama, kumpulan yang sama. Jadi syurga ada 2. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, Tuhan sebut dalam surah Ar-Rahman. Bagi orang yang takut pada Tuhannya ni ada 2 syurga. Syurga pertama bagi abrar, syurga kedua bagi muqarrabun. Yang paling best, topnya ialah syurga bagi kumpulan muqarrabun yang kita sebut sebagai Firdausil A'la. Ini kelebihan. Okay. Kemudian Tuhan sebut dalam surah Waqiah ni siapa? Kumpulan yang ketiga iaitu Ashabus Shimal, iaitu kumpulan kiri. Pihak kiri ni ialah ahli neraka lah dalam erti kata lain. Okay. Cuma nak sebut pada kita, bila mana turun ayat ni, para sahabat berangan pula sekali lagi nak jadi muqarrabun, tak nak jadi abrar. Abrar ni hebat dah, boleh duduk syurga dah pun, boleh duduk tempat yang hebat. Tapi ada lagi yang lebih hebat, iaitu al-muqarrabun, lagi hebat berbanding al-abrar. Okay. Sebab tu ada satu hadis yang daif yang disebutkan oleh al-Imam Al-Munziri dalam kitab dia At-Targhib wa At-Tarhib, kelebihan ahli syurga daripada kalangan muqarrabun berbanding ahli syurga daripada kalangan al-abrar. Dia datang ke satu hadis. Hadis ni dhaif. Riwayat juga daripada Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab dia Hilyatul Awliya. Itu cerita seorang ahli syurga yang masuk dalam syurga. Dia masuk, dia terkejut. Dia ni daripada ahli syurga kumpulan abrar. Masuk terkejut. Dia tengok syurga ramai orang. Dia suka dengan syurga tu, ramai orang. Dia pun tanya pada para malaikat, ni adakah ahli syurga juga? Maknanya sama macam dia ke? Yang dia masuk ni, tengok ramai orang, banyak rumah, banyak istana, semua dah ada. Lepas tu ada orang duk uruskan bangunan ni. Dia tanya pada para malaikat yang masukkan dia, ni adakah ahli syurga? Maka kata malaikat tu, ni bukan ahli syurga, ini ialah pelayan kamu. Maknanya sekarang ni dalam syurga ni, kamu seorang je ahli syurga. Yang semua ni pekerja je ni, pekerja pada kamu. Dia suka lah, dia sakan lah, rasa besar aku punya syurga. Okay. Dia duk dapat syurga punya banyak, dia terpandang bahagian atas. Dia tengok yang kawan atas tu lagi banyak, lagi luas. Dia tanya pada malaikat, yang atas ni macam mana? Dia kata, yang atas ni dia lebih pada kamu 1 tasbih saja. Kamu dah tasbih banyak, cuma dia lebih 1 tasbih, dia dapat lebih lagi. Kita beri laluan azan dulu. 2 minit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi.
Jadi nak beritahu pada kita bahawasanya itu kelebihan kepada ahli syurga berbanding ahli syurga yang lain. Jadi kita ni perlu ada perasaan tanafus. Tanafus maksud dia apa? Berlumba-lumba untuk dapatkan kedudukan yang paling baik. Hidup atas dunia ni nak bagi jelas tempat ni. Ayat ni bila mana turun kepada para sahabat dia gelap dalam dunia ni. Dia bukan gelap dunia maknanya dia tak peduli dunia, hidup lebih-lebih kurang. Dia urus dunia dengan baik. Tapi dia tengok dunia ni lekeh dunia. Tapi kita urus lah, sebab memang Tuhan hantar kita untuk urus dunia ni. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Tuhan berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan atas muka bumi ni khalifah. Para ulama terjemahkan, definisikan khalifah ni maksud dia iqamatuddin, iaitu makhluk yang mendirikan agama, makhluk yang jadikan agama tu hidup atas dunia, wasiyasatud dunia, dan juga mentadbir dunia. Jadi itu maksud kepada khalifah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-29, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Sesungguhnya, ayat yang ke-29 ni Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Okay. Dalam ayat 29 ni Allah Ta'ala nak beritahu pada kita apa dia? Iaitu siapakah al-muqarrabun. Muqarrabun ni siapa? Muqarrabun ni ialah orang yang ditohmah, dicaci maki, dipandang lekeh, dipandang pelik. Terutamanya bila mana dia hidup atas dunia ni, allazina ajramu, orang yang suka buat dosa, tengok muqarrabun ni yadhakun, mereka ketawa. Ayat ni merujuk kepada para sahabat. Merujuk kepada para sahabat Nabi. Para sahabat ni kita kata mereka ni muqarrabun, mereka ni ahli syurga yang rapat. Sebab apa? Mereka telah membenarkan iman mereka dalam keadaan mereka tidak melihat apa manfaat daripada iman ataupun kebaikan daripada iman secara jelas. Mereka percaya pada Nabi dalam keadaan Nabi tak pastikan bila Islam akan menang. Mereka percaya pada Nabi dalam keadaan mereka tidak melihat mukjizat yang pelik-pelik lagi pun pada waktu tu. Mereka percaya pada Nabi dalam keadaan mereka tidak dibantu oleh Allah Ta'ala seperti mana kaum Bani Israel dahulu. Tuhan bantu macam-macam. Tapi mereka ni diboykot. Ada yang dah dibunuh pada waktu tu. Ada yang dah cedera badan pun. Macam-macam. Okay. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya ini adalah bahagian daripada kelebihan orang-orang yang disebut sebagai muqarrabun. Dan siapakah muqarrabun? Iaitu orang yang di dunia dihina kerana kepelikan dan dipandang janggal berbanding orang lain. Belum masuk tu? Okay. Masuk dah? Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okay, kita sambung satu ayat lagi untuk kita habiskan. Allah Ta'ala sebut pada ayat 29 tadi, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, ajramu ni maksud dia orang yang buat dosa dan tahu benda yang dia buat tu salah, dan tahu pun akibat daripada dosa yang dia buat tu apa yang dia kena. Ini dipanggil ajramu. Dia ada beza dengan orang yang mukhti'un. Mukhti'un ni dia buat tapi dia tak tahu benda yang dia buat tu salah. Ni orang yang memang dah sampai maklumat benda yang kamu buat tu salah. Dalam istilah bahasa kita dia panggil orang yang melakukan jenayah. Jenayah ni tanya orang tu, apa yang kamu buat ni kamu tahu tak lagi salah? Tahu dah. Sebab tu orang yang mengedar dadah, orang yang bunuh orang, kita sebut benda ni jenayah. Jenayah ni lagi tinggi sebab tanya dia tahu salah. Beza dengan orang yang seluduk minyak ke, dia tak tahu lagi minyak tu tak boleh seluduk. Ataupun jual barang kopi ori, ada orang tanya saja jual barang kopi ori, barang tak original. Orang muda nak cari duit PKP, jual barang kopi ori, boleh tak? Jual barang kopi ori maknanya barang baju Adidas ke apa-apa semua ni jual. Okay. Tapi yang dia jual tu tak ori lah. Okay. Dan dia pun dah bagi tahu dekat orang yang dia jual ni tak ori, boleh ataupun tidak. Okay. Dari segi akta undang-undang tak boleh lah, sebab barang tu dia ada hak cipta terpelihara dia. Tambah pula kita kopi tu yang betul-betul macam original. Dia ada kopi yang tak nampak original, luaran nampak sekali imbas macam original. Contoh baju Adidas, setengah-setengah yang datang belah-belah siam ni dia tulis Adibas. Tulis tu macam Adidas lah. Tapi tengok Adibas tahu dah tak pakai. Tapi dia ada Adidas juga tulis. Cuma material dia kurang sikit daripada Adidas yang original. Jadi macam mana ni? Dari segi akta kerajaan tak boleh lah. Sebab dia benda-benda seperti ni dia ada hak cipta terpelihara. Bila mana benda tu dah dijadikan sebagai harta intelek, dia panggil ciptaan orang, kita tak boleh tiru. Kita tak boleh tiru benda tu. Tapi kalau benda tu sekadar orang kata apa umum, dia tidak ada akta, tak ada masalah lah. Kena tengok barang tu dia ada akta atau tidak. Kalau kita jual juga atas nama dah ada akta. Contoh, tanam harum manis di negeri lain, boleh atau tidak? Saya pun baru tahu harum manis ni dia dikira harta intelek perlis. Tak boleh buat lebih kurang. Terengganu punya bising ada harum manis dulu. Okey. Tapi secara umumnya dia harta intelek, tak boleh buat keluar. Tapi dia walaupun orang duk kata di tempat lain ada orang kata harum manis di Indonesia pun banyak lagi murah harum manis, tapi bau dia tetap beza daripada yang asli sini lah. Sebab tu dia panggil harta intelek. Okay. Jadi tak boleh claim sama, tak boleh claim, kena sebut juga asal negeri mana tanam tu. Sama macam orang jual kurma ajwa, kalau orang tanya ajwa ni Madinah ke ajwa ni luar pada Madinah, kena beritahu lah. Sebab dia berkait dengan hak orang yang beli. Tapi benda tu taklah, kadang-kadang orang yang jual dia tak tahu benda tu salah, dia jual. Yang ajramu ni lah confirm salah. Maknanya kalau tanya dia bunuh orang salah lah. Malaikat kalau kita tanya dia bunuh orang salah, tak tahu saya bunuh orang salah, hari ni baru tahu. Pelik lah lagu tu. Biar jarang bunuh orang tak tahu bunuh orang ni salah. Okay.
Dia panggil ajram. Maknanya orang kafir yang duk buat ke orang-orang beriman ni, mereka ketawa pada orang beriman. Mereka dah dengar pun Nabi kata orang yang mempersendakan orang beriman dia akan kena. Tapi mereka duk buat juga. Okey. Kita ambil satu ayat lagi, ayat 30 kita perhabis terus. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka berlalu di hadapan mereka, mereka saling memperolok-olokkan. Yataghamazun ni maknanya bermuka-muka. Orang beriman lalu, orang yang buat salah ni mereka buat macam okey dengan dia. Tapi bila mana dia dah berlalu, dia akan kata ni geng-geng bodoh tak tahu apa kan ikut Muhammad ni. Tapi waktu dia mai dekat berurusan jual beli, kita layan dia elok. Sebab apa? Atas nama satu bangsa. Dia Arab, aku Arab. Lagi dahsyat lagi, dia kabilah, dia sama kabilah. Tapi dalam bab mengiktiraf ajaran Muhammad, kita tak iktiraf. Dia berlalu je, kita akan kata pada dia, kita ghamazun, kita kata pada dia, iaitu dia ni orang yang tak betul, telah pilih satu benda yang salah. Jadi inilah orang-orang muqarrabun. Mereka telah menjadi orang yang buat tuli apa yang orang kata. Mereka tak balas. Mana orang kata dia orang ni tak cerdik ikut Muhammad, bukan cakap bodoh tak tahu apa ikut Muhammad ni. Dia dengar sampai dari telinga dia, tapi reaksi orang yang muqarrabun ni, dia buat macam orang kata kat dia tak sampai kat dia. Orang kata benda yang tak betul lah, melainkan orang kata pada dia benda yang betul salah. Contoh dia curi barang orang duk kata dah, keliling dah orang kata, tapi dia buat macam dia bukan pencuri lagi. Itu tak masuk dalam muqarrabun lah. Itu masuk dalam kalangan fujar juga. Okey. Nak sebut pada kita itu keadaan muqarrabun. Okey. Jadi kita berhenti situ ayat 30. Kita akan sambung lagi sampai penghujung surah ni, iaitu ayat yang ke-36. Kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.